الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Okey, terima kasih Faiz. Okey, jadi untuk tahun ni buku latihan sorry sekejap. Mana tadi kunci tadi? Okey, buka bilik APD, bawa naik extension wire ni dengan LCD. Okey, buat dulu latihan ke macam mana? Kejap sebab saya ada kelas lagi. Sepatutnya pukul 9 tapi tak apa nanti saya tengok ni. Buat tu Okey. Jadi kalau ikut jadual SPM tahun ini, SPM untuk AdMed adalah paper terakhir untuk belajar pure science. Okey. Jadi jauh sangat. Pada minggu keempat baru adanya paper AdMed. Biasanya selepas Maths, sebelum fizik ataupun sebelum account atau selepas dia. So dia bersebelahan. Jadi mungkin sebenarnya Allah nak bagi kamu fokus. Cuma bila paper dekat hujung ni pun saya dah risau. Bila saya suruh pelajar datang pun tak datang untuk kelas. Okey. Jadi mungkin tahun kamu juga masih sama di mana paper AdMed akan duduk di hujung. Okey. Jadi apa yang saya nak awak buat adalah sentiasa bersedia. Topik tingkatan 4 sepatutnya dah tak ada masalah. Awak dah tengok dah markah awak kan? Sonok dapat markah? Sujud syukur? Awak kenalah sujud syukur kan. Sekurang-kurangnya awak dapat markah. Ada juga tak ada yang dapat negatif kan. Dapat kosong pun okeylah, sekurang-kurangnya tak hutang markah dengan saya. Okey, jadi awak kena bangkit, kena buat sesuatu jadi awak tahu. Oh, macam senang je belajar math, nak jawab soalan susah. Kan? Begitu juga dengan maths. Belajar pun susah, nak jawab pun susah. Math ni belajar macam senang. Okey, tapi bila nak jawab soalan, soalan tu susah. Okey, jadi untuk form 5 kita akan guna buku Sasbadi. Okey, Sasbadi. Jadi buku ni awak akan beli melalui cikgu. Okey, saya tak jual di koperasi. Jadi tak silap saya harga dia RM10. 10 ke RM11 saya nanti confirm balik. Okey, sebenarnya buku ni harga dia RM12.50 tak silap saya. Mana harga dia? Tapi kalau awak beli kat luar lah. Okey, jadi beli direct dengan saya sebab saya direct pada pembekal. Okey, jadi nanti mula je PDPR, mula je kelas face to face bulan 4. Jadi awak kena beli buku ini. Okey, buku ni dan buku latihan guna buku yang lepas. Okey, buku teks dah dapat dah? Elektif belum Okey. Jadi, kalau ikutkan tajuk pengatur caraan linear ni merupakan tajuk yang kamu saya nak masuk tajuk pengatur caraan linear dulu tau. Okey, iaitu bab 7. Okey, dan tajuk pengatur caraan linear bab 7 ni merupakan tajuk yang diulang. Kenapa diulang? Sebab kamu dah belajar dalam tingkatan 4 matematik kamu. Jadi ulang saja. Ingat lagi? Matematik tingkatan 4 dia punya tajuk tajuk apa Dia dalam sekejap ya saya sebab ini matematik tingkatan 5. Saya lupalah. Tingkatan 4 saya tak ingat dah bab berapa untuk matematik, tapi kamu dah belajar dalam matematik. Di mana tajuk ini ialah dia bagi kamu situasi, mungkin dia cerita pasal jualan barang A lah, barang B lah ataupun dalam proses dikilang nak buat produk A ada produk B macam tu. Okey, jadi daripada situasi itu kamu kena keluarkan dia dalam persamaan. Okey, daripada persamaan dekat situ akan ada ayat, dia gunalah lebih besar ke lebih kecil ke kurang ke sekurang-kurang, maksimum, minimum. Perkataan-perkataan itu akan menyebabkan daripada persamaan kamu akan ubah dia kepada ketaksamaan ataupun inequalities. Okey, jadi itu semua yang kita akan tengok. Dan dalam tajuk ini, kalau dalam maths sampai situ, di mana awak buat persamaan,
tukarkan pada ketaksamaan, buat graf dan lorekkan kawasan. Okey, dalam map dia bersambung. Apa yang disambungkan? Iaitu dia sambung dengan mencari keuntungan maksimum atau keuntungan minimum. Yang itu semua yang kita akan tengok. Okey, jadi saya akan menggunakan buku teks, tapi sebab kamu tak ada buku teks lagi, jadi awak tengok saja apa yang saya akan share dekat sini. Oops. Okey, nampak tak sekarang? Respon sikit, nampak tak? Nampak Okey, model pengatur caraan linear. Okey, dalam tajuk pengatur caraan linear, apa yang ada dekat situ adalah yang pertama, dia kata kenal pasti pemboleh ubah. Okey, keputusan. Pemboleh ubah maksudnya saya dah kata tadi dia adalah situasi. Dia akan bercerita pada kamu. Jadi dekat sini apa yang perlu kamu buat, kamu kena ubah kepada X, Y. Okey, jadi semua mesti diubah kepada X, Y. Biasanya kita akan wujudkan 3 ketaksamaan. Sekiranya kamu tak ubah semua, maka kamu akan hilang 1 markah. Saya dah kata tadi, dia biasanya akan ada 3 persamaan. 3 persamaan maksudnya 3 markah. Sekiranya kamu tak ubah kepada pemboleh ubah X, Y di sini, maka kamu akan ditolak 1 markah walaupun kamu full mark sepatutnya di situ. Sekejap ya. Okey, mesti diubah kepada X, Y. Kedua, dia kata kenal pasti fungsi objektif. Fungsi objektif ialah fungsi yang hendak dimaksimumkan atau diminimumkan. Jadi kita akan tengoklah nanti. Dia akan cari sama ada maksimum minimum. Dia akan bagi tahu lebih besar, lebih kecil. Dekat sini dia katakan kenal pasti kekangan ataupun constraint. Dia kata wakilkan kekangan yang wujud dalam bentuk persamaan atau ketaksamaan linear. Mula-mula persamaan iaitu equal. Tapi bila melibatkan kawasan berlorek, dia akan menggunakan ketaksamaan iaitu inequalities. Iaitu dia akan guna lebih kecil sama dengan, lebih besar ataupun lebih besar sama dengan. Okey, jadi kat sini dia kata kekangan mesti dalam sebutan semua pemboleh ubah keputusan. Pemboleh ubah keputusan maksudnya apa? Mesti dalam sebutan X, Y. Saya dah kata tadi, dia akan jadi dalam cerita kan, menghasilkan produk P, Q, menghasilkan bag, pensel, menghasilkan mungkin subjek, kelas, kelulusan, semua. Jadi benda-benda tu dia akan cerita. So you mesti ubah dia kepada pemboleh ubah. Pemboleh ubahnya iaitu X, Y. Dia mesti diubah kepada sebutan X, Y. Okey. Ini dia. Iaitu kita akan tengok lebih besar, lebih kecil. Kita akan nampak ada garis. Kalau dia ada tanda sama dengan di bawah, kita akan gunakan solid line. Iaitu garis yang padu. Okey, kalau dia tak ada tanda sama dengan di bawah, iaitu dia menggunakan lebih kecil atau lebih besar saja, kita akan gunakan dotted line iaitu garis putus-putus. Okey, semua ni dah belajar dalam maths, betul? Betul. Okey. Jadi ini ulang kaji saja. Sebab tu saya ajar tajuk ini. Jadi insya-Allah 2 minggu ni akan habis dekat sini. Tuliskan satu model matematik bagi suatu situasi yang berikut. Perimeter sebuah bingkai gambar yang berbentuk segi empat tepat mestilah tidak lebih daripada 180. Dia kata kat sini perimeter. Perimeter iaitu ukur lilit sebuah sebuah bingkai gambar segi empat tepat. Bila segi empat tepat maksudnya apa dia? Cerita saya sikit, apa dia maksud segi empat tepat? Apa yang kamu faham dengan segi empat tepat? Cepat. Respon sikit. Apa yang kamu faham dengan segi empat tepat? Empat sisi sama. Ada berapa sisi sama? Empat sisi yang sama panjang. 4 sisi sama yang sama panjang? Tak. Berapa? Ada berapa yang sama panjang? Cepat, ada berapa? Ada berapa yang sama panjang? 2. Sorry, 2 sama 2. Ya, ada 2 saja yang akan sama panjang. Okey, itu yang dikatakan segi
Sebab dia segi empat tepat. Kalau dia segi empat sama, ya, kamu akan ada semua sisinya sama panjang. Tapi sebab dia kata segi empat tepat. Bila segi empat tepat, hanya ada dua saja yang sama. Di mana ini dengan ini dengan ini akan sama. Jadi kalau dia kata di sini perimeter, apa agak-agak? Apa agak-agak nak buat? Bila dia kata perimeter. 2x tambah 2y. Ya, awak akan letakkan mungkin sini X, bermakna sini X, sini Y, sini Y. Jadi untuk yang pertama, kita akan dapat dia adalah 2X tambah 2Y. Okey, sama dengan 180. Okey, itu adalah persamaan. Kamu dah ubah kepada pembuli ubah X dan Y. Tapi ayatnya dekat sini kena tengok. Okey, dia kata bingkai yang berbentuk segi empat tepat mestilah tidak melebihi. Awak tengok perkataan dasar dia kat sini adalah lebih. Tapi dia ada pengacau dekat sini perkataan tidak. Bila dia kata tidak lebih, maka kita guna tanda apa kat sini? Bagi saya tidak lebih RM10. Gatuk saya. Bagi saya tidak lebih RM10. Apa awak nak guna? Guna tanda apa? Lebih besar. Tidak lebih. Kalau tidak lebih takkan bagi lebih besar. Kurang daripada atau sama Ya. dengan. Dia kata tidak lebih, maksudnya kena kurang atau sama dengan. Tidak lebih 180. 180 boleh tak? Boleh. Boleh. 170? Boleh. 170 boleh? Boleh. Boleh. Bila dia kata tidak lebih, maksudnya kena 180 ataupun kurang. Awak tak boleh lebih daripada 180. Itu yang dimasukkan tidak lebih. Jadi kat sini sebenarnya kata dasar awak adalah lebih. Tapi pengacau dia ialah tidak. Jadi bila kata tidak lebih, maksudnya kurang. Awak akan terbalik daripada kata dasar dekat situ. Kalau dia kata tidak kurang, kita guna apa? Lebih Lebih daripada. besar ataupun Kalau dia kata lebih tidak besar kurang, ataupun maka kita guna lebih besar sama dengan. Kalau saya kata sekurang-kurang, Hafiz. Hafiz, kalau saya kata sekurang-kurang, Hafiz? Sekurang-kurang. Apa dia? Sekurang-kurang aja kok. Kalau saya kata sekurang-kurang, guna tanda apa? Lebih besar. Ya, guna lebih besar. Kena ada sama dengan. Kalau dia kata kurang daripada, Aish. Kurang. Kalau dia kata kurang daripada, guna tanda kurang. Jadi dekat sini sebenarnya, bila dia kata kurang, awak terus guna tanda kurang. Kalau dia kata lebih, awak guna tanda lebih. Tapi kalau dia kata tidak kurang, maka awak akan gunakan terbalik. Tidak kurang, jadi kata dasar dia kurang. Maka kita guna lebih besar sama dengan. Kalau dia kata tidak lebih, kata dasar dia lebih. Tapi pengacau kat sini tidak. Maka kita guna kurang dan sama dengan. Okey, soalan B. Apa jawapan B? Apa dia soalan B? Seorang penjaja menjual sayur bayam dan sawi. Bayam dan sawi. Jadi kat sini kita ada bayam, kita ada sawi. Harga jumlah jualan bagi 1 kilogram bayam dan 1 kilogram sawi. RM3.50 bayam. Sawi RM4.50. Jumlah jualan yang diperoleh penjaja sekurang-kurang. Apa nak buat? Apa nak buat? Siapa nak cuba? Tak ada orang nak cuba ke? Apa nak cuba? Siapa nak cuba cepat? Hilang. Okey, sorry. Inilah dia. Kekangan-kekangan berada di sekolah.
Okey, sekejap ya. Saya hilang tiba-tiba ya. Okey, sorry. So inilah dia kekangan di sekolah. Saya tiba-tiba hilang, cakap sorang-sorang awak pun. Cikgu tak ada. Okey, sekejap ya. Okey, tengok balik. Saya cakap tadi. Lepas tu panggil-panggil orang senyap. Saya ingat memang korang ni senyap. Rupa-rupanya line tak ada. Okey, nampak sekarang? Nampak. Okey. Jadi awak tengok kat sini ayat dia. Bayam RM3.50. Sawi RM4.50. Jadi jualan dia adalah RM350. Apa yang awak nak dapat? Apa keluarkan persamaan dia? Apa persamaan dia? Cepat seorang respon tolong. 3.5x tambah 4.5y. Okey, dekat sini kalau awak tengok dia tak bagi tahu x atau y di mana. Jadi kalau dia tak bagi tahu, biarkan dulu 3.5b tambah 4.5s. Tapi dalam soalan peperiksaan memang dia akan mention dekat situ. Apa x, apa y. Jadi awak gunalah ikut apa yang soalan bagi. Dalam kes ini sebab dia tak bagi lagi x dan y-nya. Jadi kita gunakan saja 3.5b. So awak akan buat sini 3.5b bayam tambah dengan 4.5s. Dia kata sekurang-kurang. Okey, kata dasarnya apa ni? Apa dia? Kurang cikgu, kurang. Bila sekurang-kurang, kata dasarnya kurang, maka ayat pengacau dia kat sini adalah se. Ada perkataan se dekat situ. So, sekurang-kurang maka kita guna lebih besar sama dengan 350. Boleh? Senang lagi kan? Okey, tu dah ada dah. Okey, dia kata wakilkan setiap ketaksamaan linear berikut secara grafik. Bila secara grafik, kita nak buat graf. Bila nak buat graf, okey, awak kena ambil 2 titik saja. X, Y. Okey, senang. Awak tengok jika ada huruf X, ada huruf Y, ada C. Sebab persamaan linear adalah Y equals to MX plus C. Ada Y, ada X, ada C. Nak mudah, awak kosongkan X, satu lagi kosongkan Y. Kosongkan X, maka kita kosongkan X. X kosong, bermakna awak ada negatif 2Y lebih besar sama dengan negatif 4. Jadi Y, awak tengok dekat sini, negatif 4 bahagi negatif 2. Maka dekat sini jadi 2. Okey, sebab kita bahagi jadi tanda akan berubah. Okey, ni biarkan dulu. Okey, lepas tu satu lagi, kita ubah. Di mana awak tengok dekat situ persamaan kita. Sekarang apa yang kosong? Y yang kosong. X tolak 2Y. Y yang kosong. Lebih besar sama dengan negatif 4. So kat sini ialah negatif 4. Faham? Faham? Faham cikgu. Okey. Jadi dekat sini kita akan menggunakan. Dia banyak kepada negatif. Ini paksi X awak. Okay, dan ini paksi Y awak. Sini kosong. Awak nampak X kosong, Y 2. Dan X negatif 4. Negatif 4 saya letak sini. Okay. Dan awak pembaris, gariskan. Itulah awak punya graf. Jadi graf senang saja. Bila dia 2, ada X, ada Y. Dia garis lurus, ada C. Terus buat X kosong, Y kosong. Untuk mudahkan kamu nak mengira. Okey, kemudian kita tengok tanda dia lebih besar. Lebih besar sama dengan. Lebih besar ni duduknya kat atas ke kat bawah? Lebih besar duduknya kat atas ke kat bawah? Atas. So kita akan lorek di atas. Itu dia. Begitu juga dengan B. Dengan B buat X, Y. X kosong, Y kosong. X kosong, kosongkan X. So tinggal 5Y. 25 bagi 5, sini ialah 5. Kemudian kita tengok kita kosongkan Y. Kosongkan Y, kita dapat 25 bagi negatif 5. Kita dapat ialah negatif 5. Jadi kita buat garisan. Okey, X kosong, Y 5.
Sini 5. X negatif 5, Y kosong. Negatif 5, gariskan. Boleh? Dia kata lebih kecil. Oleh kerana dia lebih kecil, maka kita akan tak ada tanda sama dengan, kita akan guna garis putus-putus. Dia kata lebih kecil. Bila kamu nak melorek, baca dari Y. Y lebih besar. Y lebih kecil. Lebih kecil kita lorek di bawah. Itu kawasan melorek. Boleh? Setakat ni okey? Okey. Okey. Okey, tu dia dah buat. Okey, cuba. Contoh 3. Cuba buat sekarang. Okey, buat soalan nombor 3 ni. Siapa dah onkan mic dan boleh bagi jawapan ataupun boleh WhatsApp dalam grup Telegram. Okey dah? Ada yang dapat jawapan? Okey, cepat. Siapa nak bagi jawapan? Siapa boleh forward dekat saya result korang punya kelas hari tu? Sebab saya... Oh, ada dah. Okey, dah ada, tak apa. Okey, dapat. Apa jawapan? Siapa nak bagi saya jawapan? Siapa nak bagi jawapan? Encik Andy bercadang untuk membina 2 jenis rumah. So dekat sini kalau awak tengok, dia kata membina 2 jenis rumah. Rumah dia terdiri daripada A dan B. Okey? Okey, di atas sebidang tanah yang berkeluasan 10,000. Okey, jadi kita setelah melakukan tinjauan, beliau mendapati bahawa rumah jenis A memerlukan tanah seluas 100 meter persegi. Okey, jadi kat sini kita terdiri daripada rumah, keluasan rumah. You ada rumah A, ada rumah B dekat sini. Jadi kalau awak tengok dekat sini, apa yang perlu buat adalah kita akan keluarkan sebab ada rumah A dan rumah B. Dia kata rumah B memerlukan keluasan 75 meter persegi. Okay, Encik Andy mempunyai peruntukan tanah yang terhad. Maka rumah yang boleh dibina adalah sekurang-kurangnya 200 buah. Apa nak buat? Apa dia nak buat? Cepat sikit respon. Apa nak buat?
Danish. Megat Danish. Okay, go. Apa nak buat dengan soalan tu tadi? Dia cakap, dia suruh tanya soalan tu, jawab soalan tu. Kena pasti kekangan. Okey, apa jawapannya? Dia kena pasti kekangan tu yang buat lebih kurang tu kan. Tu. Yelah. Awak dapat apa jawapan? Kalau saya salah jangan marah je. Tak marah. Gram. 100A 100A tambah 75B tambah 75B. okey. Lebih besar sama dengan Lebih besar sama apa? dengan 200. okey. Sebab ayat dia sekurang-kurang. Bila sekurang-kurang, so kita punya kata dasar kurang jadi terbalikkan. Boleh? Okey, jadi dia kata tuliskan model matematik yang berkaitan. Jadi kat sinilah yang perlu kamu gunakan. Sebab dia kata kenal pasti kekanan wujud dalam masalah itu, tuliskan model matematik, lukiskan gambar grafik. Jadi apa yang perlu kamu buat di sini adalah ini. Okey. Jadi awak nampak tanah yang ada adalah 10,000. Dan kita akan dapat rumahnya terdiri daripada 200 buah rumah. Sekurang-kurangnya, maka lebih boleh. Okey, jadi yang pertama ini iaitu 100x tambah 75y kurang sama dengan 10,000. Yang kedua adalah x tambah y lebih besar sama dengan 200. Okey, yang kekangan kedua tu dia pasal apa? Dia sentuh pasal apa? Yang kedua tu dia cerita pasal apa? Bilangan rumah. Ya, bilangan rumah. Jadi awak buatlah dia punya graf. Graf dia seperti ini. Tengok, kita baca dari Y. Yang pertama, Y lebih kecil. Ini yang pertama. So, lorik sebelah yang lebih kecil. Okay, kemudian dia kata yang kedua, Y. Tengok Y. Y lebih besar. Lebih besar lorik di atas. Boleh? Apa dia? Okay, jawab apa dia? Sorry. Dia okay, saya kena cakap slow-slow lah sebab kita tengok balik Jadi dekat sini kalau awak tengok, okay, ini tadi yang kita dah dapat. Jadi kita dapat graf kita lukiskan graf, kita lorikkan di bawah. Yang ini lorik di atas sebab kita tengok dekat Y. Boleh? Okay, kaedah kat sini kena alternatif. So awak tengoklah nanti apa yang kita kena buat. Okay, semua ni ada dalam buku teks. Okay, jadi awak tengok. Yang ini pengoptimuman. Pengoptimuman ni iaitu yang kita akan jawab soalan bila dia tanya pasal maksimum atau minimum. Okey, jadi dia kata kat sini sebuah kedai kek menghasilkan X biji kek coklat dan Y biji kek keju. Dengan kos sebiji masing-masing ialah RM4 dan RM5. Okey, dia kata diberi jumlah kos bagi X biji kek coklat dan Y biji kek adalah 4X tambah 5Y. Perhatikan bahawa 4 tambah 5Y ialah suatu ungkapan linear. Jika kita ingin menentukan nilai minimum bagi kos, jadi kos, iaitu kita guna 4X tambah 5Y. Kenapa? Sebab X harga RM4, Y-nya harga RM5. So, awak kena bentukkan persamaan sebenarnya. 4X tambah 5Y, dia sebenarnya jadi macam ni ya. Tengok betul-betul. 4X. Okey, jadi kat sini ialah 4X tambah 5Y. Kita nak cari kalau soalan tu maksimum ke minimum ke, awak nampak tak kat sini ada K. K tu sebenarnya ambil dari mana? 4 dari 5. K kita maksudnya 20. Lepas tu kita bahagi dengan 20. Semua kita bahagi dengan 20. Maka persamaan kita akan jadi 20 bahagi dengan 4 per 5. 20 bagi 5. Jadi sini 5. Sini ialah 4. Sama dengan 1. Bila dia sama dengan 1, maka mudahlah kita nak menjawab soalan ini. Okey, sekejap Sekejap ya. Okey, so kat sini awak nampak dia X per 5 tambah Y per 4 sama dengan 1. Ini kita tengok nanti bila kita lukis dalam graf. Okey, jadi daripada saya kata tadi, kita akan mencari beberapa ketaksamaan. So awak lukiskan inilah kawasan belurik. Di mana kawasan belurik ini merupakan kawasan yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan. Sama tak belajar dalam matematik?
Sama. Sama. Jadi sepatutnya awak tak ada masalah. Okey? Okey, ini. Ini saya akan tunjuk nanti macam mana awak nak buat. Jadi, latihan yang saya nak awak nak buat sekarang adalah kamu buat yang ini. Sekejap. Sekejap. Okey. Contoh 5. Tolong screenshot sebab awak tak ada buku teks. Saya nak buat yang ini. Contoh 5. Okey, ada. Okey, dah ada dah. Sekejap. Oh, ni dah ada penyelesaian. Tak payah, tak payah. Nanti awak tengok je. Ini pun persamaan. Saya nak awak keluarkan persamaan je dulu. Okey, keluarkan persamaan dan kalau boleh lukis graf, okey, cukup. Keluarkan persamaan dan lukis graf sahaja terlebih dahulu. Okeylah, kita ambil soalan ni. Okey ni. Okey, tolong screenshot. Ataupun awak boleh cari kan. Soalan buku teks ni awak boleh cari online, betul? Betul. Okey. So tengok latihan kendiri 7.2. Saya nak awak keluarkan persamaan ini 1, 2, 3 persamaan. Kemudian awak buatkan graf. Itu sahaja. Buat soalan nombor 1. Buat pada kertas graf betul-betul ya. Okey, soalan nombor 2. Okey, 2 soalan saja dulu. Tak apa, cukup. Boleh? Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, so 2 soalan. Okey, awak sebenarnya ada lagi 15 minit. Okey, sebab saya nak kena pergi tengok form 5. Kan awak sampai 9 suku kan pagi ni kan? Betul? Betul tak jadual? Betul. Betul. Okey, jadi ada masa lagi awak boleh buat. Boleh? So next class kita bila? Next class kita pada hari Khamis. Hari Khamis, yes, hari Khamis. Okay, so jumpa hari Khamis. Okay, siapa yang dah siap, nanti awak boleh share lah gambar dalam grup Telegram kelas. Yang 5A dengan 5C combine, so masuk je dalam situ. Boleh? Saya stop dekat sini, jumpa lagi hari Khamis. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Sama. Cikgu. Sama. Cikgu. Cikgu.